sesuatu yang juga melibatkan kemahiran, seni, kemahiran, lakaran, lukisan dan perlu berimajinasi dan kreativiti. Betul, kita akan berbincang lagi, berbicara dan cuba mendalami kisah kehidupan terutama dari segi karya, aspek karya seorang individu yang menamakan dirinya sebagai Dayan Nur Izzati Haji Muhammad Ali Nur, merupakan seorang pemilik syarikat tempatan. Tadi kalau bis kita menyaksikan Rampai Pagi di awal pagi, beliau pun turut juga sama-sama membuka tirai Rampai Pagi, ada diselitkan gambar beliau melakukan lakaran beliau. Dari insya-Allah pada sesi berikutnya ini kami akan menemu ramah beliau dengan lebih dekat lagi, mengenali beliau dengan lebih dekat lagi dan juga kita akan melihatkan pada bis kita semua hasil karya beliau. Betul Jadi walaupun tumpuan kita ni adalah hal ehwal kesenian, tetapi ini lebih tadi perincikan kepada lukisan dan juga kaligrafi Islam. Baik, kita kembali bersama dengan Izzati. Izzati setelah sejak pukul lebih kurang 7.30 minit pagi sehinggalah ke saat ini saya rasa sudah selesai tugasan apa sebenarnya yang cuba dibawakan dan dilakar seawal pagi tadi ni. Mungkin dapat lihatkan kepada penonton kita. Okey, di sini saya sudah siap melakar dan mewarna food illustration. So waffle lah tu dengan ada blueberry-nya sekali. Memandangkan pagi-pagi Pagi-pagi. So, yes. Pandai Izzati memilih tema lukisan. Jadi mungkin kita dapat lihatkan kepada para penonton kita ni. Ini dia hasil lakaran yang dilukis oleh Izzati awal pagi tadi. Kenapa memilih food illustration? Food illustration mungkin pasal terkena rancangan ini pagi-pagi sama bis kita, mungkin boleh lepas ni mencari waffle. Mungkin boleh buat orang lapar lah melihatkan. Kalau kita melihat gambar ini juga Izzati, nampak hidup Izzati macam kalau saya melihat Serena lapar oleh Serena dengan keadaan blueberry-nya, macam sepertinya ingin dipetik daripada gambar tersebut dan terus masuklah mulut. Nyorang impress. Kita ni nyorang teruja melihat. Rasanya kalau ganya baru berkecimpung akan minat mencuba-cuba melukis sebelum terhasil macam mana ini. Tapi kalau mengikut cerita Izzati tadinya sejak kecil sudah dengan mula pendedahan daripada ayah yang juga merupakan guru lukis dan lepas satu minat itu timbul menjadi hobi sehinggalah ke dewasa menerima beasiswa pendidikan untuk melanjutkan kemahiran Ani di luar negara. Jadi bayangkan artinya berpuluh tahun sudah berpuluh tahun lah, tapi tahun demi tahun itu dari sana kita ni boleh belajar untuk mempertingkatkan lagi kemahiran. So dengan pertolongan Google dan apa saja yang senanglah masa ni dicari melalui internet. Rasanya Izzati merupakan seorang individu ataupun seorang figura yang orang bernasib baiklah dengan adanya sokongan keluarga dan juga sokongan kerajaan memberikan peluang untuk melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Mungkin yang menyaksikan hari ini saya persangka dengan adanya Izzati boleh melakukan apa yang Izzati minat. Dan berjaya dalam bidang yang Izzati minat. Dan mungkin kalau boleh diceritakan kepada penonton lagi, tadi ada kami tanyakan Izzati untuk memberikan peluang untuk Izzati memperkenalkan diri, tapi mungkin saja ni Sarina ada yang baru saja menyaksikan ingin mengenali dengan lebih dekat satu sosok individu yang menamakan dirinya Nur Izzati. Saya cukup tertarik dengan beasiswa yang diterima, kursus yang dipelajari dan sebagainya, dan saya merasakan kita mempunyai beberapa keping gambar yang ingin dikongsikan nanti semasa Izzati melakukan pembelajaran Izzati dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan Izzati. Okey, saya menerima beasiswa dari Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada tahun 2012 hingga 2014 untuk belajar di College Restu Shah Alam, Malaysia. So dari sana saya belajar mengenai Islamic Art Illumination, yang mana sepanjang pembelajaran di sana bukan hanya pasal Islamic Illumination lah. Mostly merangkumi semua jenis kesenian seperti watercolor and then ada dengan pelbagai medium lah yang diajarkan di sana. So dari sana pun saya berminat untuk ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai seni, yang mana memang seni ini meluas bahasanya. So dari sana you can do more research
mengenai barangan ini. Tapi setamat Izzati menjalani pengajian itu memang lebih fokus kepada penghasilan kaligrafi Islam kerana pada waktu tersebut bertugas juga di agensi ataupun perbadanan tersebut. Dan kalau kita kongsikan sedikit bahawasanya kaligrafi Islam ini merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki peranan sentral dalam perkembangan budaya dan juga seni Islam. Hatta kita ni sendiri melihat ini antara hasil lakaran kaligrafi Islam, walaupun pada dasarnya kita ni melihat kaligrafi Islam ini adalah penyatuan huruf-huruf hijaiyah ataupun orang lebih ataupun lebih kalau dirangkumkan membawa satu makna kepada surah dan seumpamanya, tetapi kalau dilihat secara keseluruhannya tu tata cara karya ini dilakarkan bukan senang Izzati yang seperti mana yang saya buat, yang karya ada di sini ni, yang dimulakan dengan drafting the design secara suku sahaja. So draft manually secara suku, and then dari yang suku tu bis kita boleh pusing, rotate sampai jadi 360 yang mana ia akan menjadi simetri. Simetri betul. Kerana kita faham sebenarnya karya-karya sebegini memangnya geometris dan kita melihat inovasi teknik serta penerapan pada beragam media juga ni. Ani orang kalau tadi lihat ani yang dilakar lukis menggunakan tangan. Ya, menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Tapi sekarang trend itu sudah berubah. Nanti tadi ceritakanlah. Digital lah. Tapi kalau kembali semula memfokuskan kepada hasil karya yang ini. Kalau untuk yang ini sendiri, Izzati, berapa lama masa yang diambil ni? Menghasilkan, okey. Untuk mengambil masa dalam 1 bulan untuk siap, committed. Maksudnya hari-hari lah tak, bis kita ada membuat dalam mengambil masa sehari, mungkin dalam 3 jam sehari atau 4 jam sehari untuk menyambung drafting and then pewarnaan yang memang mengambil masa untuk pewarnaan lah because of campuran warna. Betul. Yang ini saya jenisnya suka menggunakan jenis warna yang 12 warna sahaja, yang kan kalau di kedai-kedai ada yang 12 warna, 3 plana, 42. Tapi kalau saya suka memakai yang 12 warna. So dari sana dicampur-campur. Campur-campur. Kalau tadi lihat je Sarina, ini merupakan satu hasil kerja yang cukup menakjubkan lah. Teliti. Kalau detailnya agak teliti. Kalau dilihat dari segi mewarnakan hijau, merah yang kecil-kecil tu rasanya mengambil masa yang agak lama. Kalau in the patience orang kita ni memang susah lah kan. Ya, seperti yang Izzati nyatakan, ia gemar melakarkan sesuatu yang beriluminasi tu. Jadi kalau dilihat dari segi penataan warna itu ia indah mati. Kalau dilihat kalau tadi lihat 360 katanya, ia tetap hidup dan timbul tapi bukan joti gadi asyatu tapi itu sesuatu yang kita dilakarkan di atas kanvas ataupun di atas kertas lukisan. Tapi saya percaya ada cabaran juga. Ada cabaran. Ada. Kadang-kadang macam rasakan menyiapkan sehari tu nak dapat. Kadang-kadang mengantuk lah, and then sangat-sangat esok lagi sampung macam itu kan. So that's why mengambil masa lah sedikit untuk menyiapkan untuk bersaiz A3, apalagi yang bersaiz lagi besar daripada A3. So lagi mengambil masa yang agak panjang. Saiz paling besar yang pernah dihasilkan. Saiz yang paling besar Islamic Illumination yang berkonsepkan macam mana lah tu, saiz AO. Lebih kurang 4 kali besar. AO anggarannya mungkin dalam 3 kaki. 2 kaki ke 3 kaki lah. Jadi agak besar. Jadi mungkin ada yang menyaksikan hari ini memikirkan aku suka melukis, aku suka kaligrafi. Tapi adakah minat saja mencukupi untuk tadi melahirkan seorang individu yang rasanya boleh menghasilkan satu kerja yang menakjubkan, yang boleh dibanggakan barangkali? Okey, sebenarnya kalau ada yang berminat itu sebenarnya lagi bagus. So dari sana kita ni boleh asuh minatnya. So mungkin boleh diajar dari permulaan yang orang beginner level lah tak. So cara sekiranya kalau akan belajar dengan saya sendiri, mungkin pendekatannya tu secara untuk beginner level lah dulu. Jangan jualan terus-terus yang intermediate. Betul. Kan. So dari sana
mungkin from beginner level ia berminat untuk membuatkan berkarya. Sedikit demi sedikitlah diasuh ia punya minatnya day by day. Ia pun macam eager kan orang berminat benar-benar untuk mengetahui ataupun memahirankan dirinya dengan teknik-teknik kesenian, lukisan atau sendiri. Kami dipahamkan Izzati juga sering melakukan workshop dan juga roadshow memperlihatkan hasil-hasil karya Izzati. Rasanya nanti akan dikongsikan di Kaca TV. Mungkin boleh dikongsikan barangkali. Diceritakan juga ya. Diceritakan sebentar lagi nih Izzati. Ya, dari segi penglibatan Izzati memberikan sesuatu kepada komuniti kita ni dengan mengadakan workshop ataupun training dan sebagainya, mungkin boleh dikongsikan. Okey, sebenarnya yang untuk mengongsikan workshop ini saya kadang-kadang ada yang dipanggil sebagai jemputan. Jemputan kepada di sekolah-sekolah seperti pada hari kerjaya yang lepasan O-level. So yang dari sana yang student ini pun melihat macam mana kita boleh buat barangan ya, macam mana kita menggunakan warna ni ya, apa jenis warna kita pakai. So dari sana diorang pun banyak bertanya macam mana kan belajar melukis, boleh dari bis kita kah? Betul lah, secara logikanya kita ni kalau umpamanya bagi pelajar-pelajar kesenian seni lukisan, bukan orang kita ni walaupun mendapat ilmu itu secara formalnya daripada guru-guru pendidik kita ni, tetapi apabila kita ni itu ada dihadirkan dengan seseorang yang boleh memberikan inspirasi itu tadi akan lebih bersemangat dan orang Izzati pun indah lokek berkongsi pengalaman, tips-tips macam mana menghasilkan lukisan yang indah, warna-warna yang baik. Jadi orang hal-hal itu yang kadang-kadang pelajar-pelajar mau tahu. Jadi Izzati sendiri sebagai seorang yang masih lagi di peringkat belia, apabila diberikan peluang untuk menjadi ikon belia ataupun inspirasi pada belia dengan dihadirkan ke sekolah-sekolah, apa perasaan Izzati? Adakah merasa begitu dihargai kerana adanya kemahiran melukis satu ataupun macam mana? Okey, apabila macam dipanggil untuk hadir ada satu-satu acara, kadang-kadang terfikir saya ni cukupkah sudah pengalaman ataupun ada lagi yang lebih berpengalaman sebenarnya. Tapi mungkin dari sana saya rasa dihargailah apa yang karya-karya saya yang pernah dibuat. So diorang ni pun ingin tahu sebenarnya macam mana. Macam sekiranya pada masa ni trendnya more to digital painting kan? Betul. Digital painting. So yang ini diorang bertanya, kita pakai kaedah apa barang ini? Of course masa ni orang memakai Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. So dari sana kalau sekiranya akan membuat digital painting ada pelbagai cara. Yang tadi seperti yang saya sebutkan itu adalah salah di antaranya, yang mana boleh mesti berkemahiranlah juga untuk menggunakan software tersebut. Betul ya. Kalau orang kita ni melukis secara tradisional, kita ni perlu ada teknik yang bagus ketika memegang apa tu namanya tu? Brushnya. Tapi apabila kita ni sudah beradaptasi ke platform digital, tetap juga kita ni mesti ada kemahiran dan seni memegang alatnya untuk melakar itu kan. Apa pandangan Izzati untuk kalau kita lihat juga dari segi karya ni yang orang very subjektif dan memang kepentingannya kita ni sebagai seorang artis barangkali dalam menghasilkan karya-karya kita ni ialah untuk tadi memastikan kita ni sentiasa up to date dengan perkembangan yang terkini dari segi idea, penyaluran idea, interpretasi sesuatu karya. Kalau pandangan Izzati mengenai perkara ini, macam mana Izzati memastikan hasil karya Izzati memang yang diminati, memang itu yang trend terkini atau yang diminati? Okey. Saya ni sebenarnya suka main phone, tapi main phone bukan texting apa semua. Usually membuat R&D. R&D maksudnya research. So usually saya suka melalui Pinterest, and then YouTube, and also pada masa ni yang famous TikTok. TikTok. So, tapi masihlah saya masih suka untuk membuat R&D melalui Pinterest. Dari sana akan dapat inspirasi and then idea untuk berkembang. Okey.
ada bisa jual barang ni, why not I try? Betul. Why not I try? Betul. And then yang lagi senang pada masa ni yang TikTok mostly banyak shorts yang shorts clip. Dari sana pun it's very brief macam kita melihat barang ni cuma ni rupanya menghasilkan. Senang. Okey, cuba. Dari sana orang pun macam yang orang jarang lihat ataupun barang itu mungkin penerimaan yang baru kali kepada orang ramai. So orang ramai pun cuba approach untuk minta buatkan macam mana, and then ada yang bertanya boleh ngajarkah barang ini macam mana akan membuat. Salah satunya pada masa ini memang trend TikTok lah. Betul. Saya sebenarnya tidak sabar untuk bertanyakan pada Izzati dan juga memperlihatkan hasil karya Izzati, dan saya baru mengetahui kebanyakan hasil karya Izzati memang cukup kita ni tahu, kita memang semua tahu dan cukup familiar kepada kita ni, tapi mungkin kita tidak tahu siapa individu yang terlibat di balik pembikinan produk-produk ini ya. Di antaranya kita paparkan akan kami paparkan di Kaca TV ya. Jadi Tani Indah pernah barangkali bukan terlepas pandang, Tani Indah pernah memberikan perhatian penuh. Kadang-kadang sesuatu yang Tani pegang bertahun-tahun pada musim-musim tertentu itu ianya merupakan satu kurnia. Tetapi Tani lupa kadang-kadang untuk menghargai keseluruhan apa yang kita ni ada itu. Jadi antaranya kalau Tani dapat kongsikan antara portfolio Izzati hasil lakaran yang ada digunakan dan sama-sama dimanfaatkan guna sama masyarakat itu seperti yang ada di atas kotak pembungkus ataupun kotak kurma. Tahun-tahun ini dia akan kami bawakan. Rasanya memang kita ni tahu, tapi tidak tahu siapa individu di sebalik lakaran tersebut ya. Jadi apabila khidmat ini diperlukan dan digunakan untuk masyarakat kita ni, apa perasaan Izzati? Pasti sesuatu yang bangga. Kan? Kadang-kadang takutlah juga untuk cuba mengilustrasikan apa yang saya inspirasikan. So dari sana mungkin pikir positif, mungkin barang ini boleh diterima untuk orang ramai, oleh orang ramai. And then ada lagi macam portrait. Sebelum ini memang pada masa lapang saya suka membuat portrait. So mostly portrait untuk bawah duli. Yang mana dulu aktif untuk rajin turun ke Bandar Kuchiriya in case ada perjumpaan sama baginda sendiri. So ada satu masa tu lurus di Bandar Kuchiriya, and then ada portretnya kan, ada gambar, ada keberangkatan. So dia peluang disembahkan ke baginda. Jadi ada sebenarnya ada tu momen itu ada sebenarnya, mungkin kita cuba cari dan kongsikan kepada bis kita. Peluang itu memang orang sesuatu yang bukan mudah untuk kita ni rasai tetapi apabila orang Tani melihat ke bawah duli sendiri memberikan komen secara peribadi hasil lakaran Izzati, pasti sesuatu yang tidak akan dilupakan sampai bila-bila ni Izzati ya. Dan untuk portrait yang dihasilkan itu selalunya memakan masa berapa lama? Portrait dalam masa 3 ke 5 hari. Roughly dalam seminggu lah siap. Tadi Izzati ada mengongsikan mengenai dengan penggunaan digital yang beralih daripada menggunakan tradisional ke digital, merupakan secara tradisional dan merupakan digital. Dan di sini ada dibawakan ni Sarina. Sebenarnya dapat anda saksikan di hadapan kami di atas meja. Mungkin boleh diterangkan ni Izzati. Yang ini digital painting yang mana saya mengambil langkah sedemikian untuk mengikuti trend semasa lah ya, yang pada masa ini memang orang suka dengan digital painting. So dari sini saya kongsikan gambar-gambar untuk hadiah peringatan apresiasi. Yang di-request oleh salah satu sekolah di Brunei. And then di-print di atas material prospek. Jadi kalau dilihat dari sejak penglibatan dalam seni lukisan ini, pelbagai kaedah sudah dicuba. Semata-mata ingin menjadikan karya itu relevan.
dan apa orang legit sehingga bila-bila lah. Mengikuti peredaran zaman. Baik, bagaimana cara Izzati barangkali untuk menarik minat para belia supaya orang mau berkarya khusus dalam seni lukisan ini, dan saya percaya untuk tahun 2025 ni ada sudah ni sesuatu yang dirancang untuk diri Izzati sendiri dapat dikongsikan. Okey, salah satu langkah yang selalu saya buat untuk menarik minat belia untuk berkarya, mempost sesuatu dalam Instagram saya, seperti video proses mewarna, and then karya-karya yang sudah siap itu pun di post lah dalam Instagram saya sendiri, yang mana boleh dikongsikan sama orang ramai. 2025 ni mungkin boleh di-sharekan lagi dalam TikTok, which is masa ni penggunaan TikTok meluas. Tahun 2025 pun saya ada mengambil inisiatif sendiri untuk menerapkan material dan bahan baru untuk berseni, seperti material plywood dan prospek juga. Okay. Dalam beberapa saat yang tinggal ni, mungkin ada yang ingin menghubungi Izzati, menyaksikan hasil-hasil karya Izzati, mungkin boleh dikongsikan laman Instagram dan sebagainya. Okey, laman Instagram saya zarabest.art. Yang sana akan terpapar semua sekali karya-karya yang ada lah, dan ada video proses cara pewarnaan apa semua. Jadi dari segi ejaan ZARABESQUE. Zarabest, ya. Jadi kita boleh ikuti akaun media sosial Izzati. Baik, semoga terus maju jaya ke depannya. Izzati pun bukan seseorang yang orang agak memang seseorang yang memang dikenali di negara kita ni, ya. Cuma kita ni Drapai Pagi itulah membantu untuk lebih menonjolkan Izzati. Terima kasih. Terima kasih. Semoga terus maju jaya. Assalamualaikum Izzati. Waalaikumsalam.